Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Shout out kepada penggemar cerita jenayah. Hari ini Nina akan cerita satu kejadian yang terjadi dekat Jepun. Dia adalah seorang pembunuh dan dia pernah tulis kejadian tadi tu dekat sebuah buku yang dikenali sebagai Diary Seorang Pembunuh. Dan yang dahsyat tu, buku tadi tu telah menjadi best seller dekat Jepun tau. So dekat buku tadi dia pun menceritakanlah kisah perjalanan dia, macam mana dia kena buru dengan polis dan sampailah dia kena tangkap. Jadi dekat buku dia tadi tu, dia menceritakan sepanjang perjalanan dia kena buru dengan polis dan apa yang dia buat dekat mangsa dia. Memang creepy guys. So without wasting any time, let's get started. Lelaki yang Nina maksudkan tadi adalah Tatsuya Ichihashi. Jadi dia lahir pada tahun 1979. Family dia pula bukan jenis yang kaling-kaling tau, iaitu mak dan ayah dia datang daripada keluarga yang senang. Bukan tu je, ayah dia adalah seorang doktor perubatan, manakala mak dia pula adalah seorang doktor gigi. Disebabkan mak dan ayah dia ni adalah orang yang educated, so Tatsuya punya level education ni pun taklah cikai sangat. Tatsuya telah graduate dalam bidang pertanian sekitar tahun 2005. Jadi lepas dia dah grad apa semua tu, dia tak pernah bekerja tau. So setiap bulan mak dan ayah dia akan bagi duit lebih kurang 3,000 dekat dia sebagai elang. Jadi dia memang hidup sebagai seorang penganggur dan just makan guna duit mak ayah dia je. Sebab itulah hidup dia selesa dan dia tak payah susah-susah nak fikir macam mana nak cari duit. Even dia ni orang kaya, cukup makan, cukup pakai. Tapi sebenarnya dia ni ada rekod jenayah lampau yang mana dia pernah serang dan rompak seorang perempuan. Tapi kes tu berjaya diselesaikan dekat luar mahkamah. Sebabnya ya mestilah parents dia akan tolong dia kan. So parents dia tadilah yang bayar pampasan dekat mangsa tadi. Tatsuya ni juga sebenarnya digambarkan sebagai seorang yang sangat obses dengan badan dia sendiri dan juga komik manga. Dikatakan dia memang suka baca komik manga, terutamanya yang ada unsur-unsur keganasan. Selain tu, Tatsuya juga selalu menghabiskan masa dekat gym dan dia akan kayuh basikal sejauh 20 km sehari. Dia ni juga digambarkan sebagai seorang yang introvert dan tak suka bergaul ataupun ada social life dengan orang lain. Jadi kejadian ni bermula bila Tatsuya tadi berusia 28 tahun. Yang mana pada masa tu dia target ada seorang foreigner dari England. Jadi mangsa dia tadi tu adalah Lindsay Hawker yang merupakan seorang guru English dekat Nova. Lindsay lahir pada tahun 1984 dan merupakan anak kepada pasangan yang bernama Billy dan juga Julia. Lindsay sebenarnya baru je habis grad dalam bidang biologi di University of Leeds pada tahun 2006. Jadi dia pun decide untuk berhijrah ke Jepun bagi memulakan kehidupan dia yang baru. So sampai dekat Jepun ni, dia jadi seorang guru English di sebuah sekolah Nova di Tokyo. So dekat sini dia telah sewa sebuah apartment dengan dua lagi housemate dia. So housemate dia ni pun cikgu juga yang merupakan foreigner. Masa tu Lindsay ni masih lagi muda, iaitu sekitar 22 tahun. Even dia jauh daripada negara asal, dia selalulah contact family dan boyfriend dia dengan menggunakan email, Skype ataupun dia akan call. Jadi diorang yang dekat England ni memang tak pernah terputus hubungan dengan Lindsay. Apa yang Lindsay buat dekat sana, diorang tahu. Lindsay ni juga dia pernah beritahu dekat boyfriend dia ada seseorang yang cuba stalk dia. Jadi dia beritahu dekat boyfriend dia tu 4 hari sebelum kejadian ngeri ni terjadi. Pada 20 Mac tahun 2006, Lindsay ni baru habis mengajar dan dia on the way nak balik ke rumah. Tiba-tiba dia ditegur oleh seorang lelaki yang dia tak kenal, iaitu Tatsuya. So Tatsuya ni pun beritahu dekat Lindsay yang dia nak belajar bahasa Inggeris dan dia akan bayar dengan harga yang agak mahal. Tapi Lindsay ni tolak sebab dia kata dia tak boleh nak buat. Sebabnya dia kata jadual dia agak padat, so dia macam tak boleh nak terimalah permintaan daripada Tatsuya. Lepas tu Lindsay ni pun ambil lah basikal dia yang dia parking dekat tepi stesen kereta api. Lepas tu dia kayuh ditinggalkan Tatsuya tadi. Tapi Tatsuya ni dia tak give up tau, dia kejar Lindsay dari belakang pula. Disebabkan Tatsuya ni dia ada stamina yang agak tinggi, so tak ada masalah untuk dia mengejar Lindsay. Tatsuya tadi dia kejar Lindsay tadi sampailah dekat apartment yang Lindsay ni tinggal. Dekat sini Tatsuya offer sekali lagi dengan harga yang dia tetapkan. Jadi dia pun pujuklah Lindsay tadi tu. Dia kata, macam ni cikgu, saya akan bayar cikgu mengikut jam. Tapi Lindsay tetap kata, sorry saya tak boleh nak buat. And then Tatsuya ni pun cuba cari helah yang lain pula. Disebabkan dia berlari tadi, so dia dah harga. Jadi dia kata, boleh tak bagi saya segelas air. Jadi Lindsay ni pun rasa macam sebersalah jugalah. Takkanlah dia tak boleh nak tolong orang bagi segelas air je pun. Lagipun pada masa tu housemate dia memang dah ada kat rumah, so dia beranilah jemput Tatsuya tadi tu naik ke apartment dia. Lindsay juga telah memperkenalkan dua orang housemate tadi tu kepada Tatsuya. Sebenarnya pada masa tu dia nak Tatsuya tahu yang dia tak keseorangan dekat apartment tu. Jadi kalau Tatsuya tiba-tiba buat hal, dia ada lagi dua orang kawan. Masa Tatsuya dekat rumah Lindsay tadi, dia sempatlah lukis muka Lindsay. Lepas tu dia tulis nama, nombor telefon, email dan juga tarikh yang dia lukis pada hari tu. So details yang dia tulis dekat atas kertas tu adalah details Tatsuya tadi. Masih dekat apartment tadi, sebenarnya Tatsuya ni masih lagi offer Lindsay. Dia tak give up. Dia pun kata macam ni dekat Lindsay. Dia kata, okay cikgu, apa kata saya bayar dekat cikgu 1 jam sebanyak RM117. So kita just perlu berjumpa dekat kafe and then urusan kita akan selesai. Saya takkan buat apa-apa. Jadi Lindsay ni bila fikir-fikir macam, okay, offer yang ditawarkan oleh Tatsuya tadi macam agak menarik juga. Lagipun nak jumpa Tatsuya dekat kafe macam bukannya susah pun. Lagipun kafe ni kan tempat orang awam, jadi macam tak mungkin lah akan apa-apa terjadi. So keselamatan dia terjamin dekat situ.
jumlah duit yang ditawarkan oleh Tatsuya tu agak lumayan tau. Biasalah kalau hidup dekat perantauan ni mestilah kena ada duit backup. Bukan senang tau nak hidup dekat perantauan dengan hidup sebatang kara, family jauh dekat negara luar. Jadi dia pun terimalah offer Tatsuya tadi tu untuk menjadi cikgu English dia. Pada 24 Mac pada tahun 2006, diorang pun berjumpalah dekat kafe yang diorang plan. Lepas habis sesi mengajar, belajar apa semua, Tatsuya beritahu dekat Lindsay yang dia tertinggal duit dekat rumah. So dia ajak Lindsay, jomlah ke rumah saya. Saya akan ambil duit dekat rumah, lepas tu saya akan bayar, awak boleh balik. Jadi Lindsay pun setujulah untuk ikut Tatsuya balik ke apartmen dia. So diorang ke rumah Tatsuya tadi dengan menaiki teksi. Bila dah sampai tu, Lindsay pun cakaplah dekat driver teksi tu untuk tunggu dia kejap. Sebab dia kata dia nak naik atas kejap and then dia akan turun. So driver teksi tu macam okey boleh, tapi jangan lama sangat lah, saya tunggu awak dekat sini. Tapi beberapa minit berlalu, wajah Lindsay tak muncul-muncul dekat situ, and then driver teksi tadi tu decide untuk tinggalkan Lindsay je. Manakala housemate Lindsay pula pada masa tu dah mula risau sebab kawan diorang tak balik rumah. Jadi diorang pun buatlah report polis tentang kehilangan kawan diorang. Tapi polis pada masa tu tak ambil apa-apa action. Tak tahulah apa yang diorang fikir pada masa tu. Jadi lepas dah 2 hari berlalu, masih tak ada apa-apa berita tentang Lindsay. Parents dia dah tahu tentang kejadian Lindsay pada first day dia hilang lagi. And then selepas 2 hari kehilangan Lindsay, barulah polis dia pun tadi nak take action ataupun lebih serius lagi tentang kes ni. Itu pun lepas pihak sekolah yang mana Lindsay mengajar tadi buat aduan kata diorang ni kehilangan Lindsay ataupun kehilangan staff diorang. Jadi maksudnya polis terima 2 laporan, barulah diorang yang bergerak ataupun buat kerja. So 2 orang polis telah dihantar ke apartmen Tatsuya untuk siasat kejadian ni. Bila diorang sampai dekat apartmen Tatsuya tu, diorang pun ketuklah pintu tapi tak ada respon. Bila dah si Tatsuya ni tak buka pintu, diorang pun minta izin dekat jiran Tatsuya untuk masuk dan tengok Tatsuya melalui balkoni. Masa diorang mengendap Tatsuya melalui balkoni apartmen tu, diorang nampak Tatsuya ni macam gelisah, macam tengah mundar mandir pergi sana pergi sini, macam tak tentu arah lah. Bukan tu je, Tatsuya ada letakkan tak mandi dekat balkoni dia. So benda ni lagilah menimbulkan syak wasan ke polis. Kalau tak mandi mestilah dekat bilik air kan, dah kenapa kau letak kat balkoni? Jadi benda tu macam satu kejadian yang agak pelik. Diorang pun minta lah bantuan polis lain untuk datang ke sana sebab diorang risau maybe Lindsay tu masih ada kat sana dan dijadikan tebusan oleh Tatsuya. So seramai 9 anggota polis telah datang dan cuba untuk masuk ke dalam apartmen Tatsuya. Tapi bila pintu apartmen tadi berjaya dibuka, tiba-tiba Tatsuya dari dalam rumah ni tiba-tiba lari keluar. Even dekat situ ada 9 orang polis, tapi seorang pun tak dapat tangkap Tatsuya tau. Jadi disebabkan kejadian ni, pihak polis dia pun telah dikecam oleh netizen sebab diorang kata takkanlah 9 orang polis tak boleh tangkap seorang lelaki. Jadi Tatsuya ni terlepas macam tu je dan hilang entah ke mana. Hasil pemeriksaan polis dekat apartmen tu, diorang jumpa Lindsay dalam keadaan yang tak berpakaian dan kena ikat dan diletakkan dalam tak mandi. Badan dia juga telah dipenuhi dengan tanah. So maybe Tatsuya ni tengah tunggu badan Lindsay ni mereput, lepas tu dia akan pergi tenang. Maybe. Bukan tu je, dia tabur juga benih pokok bunga atas tanah tadi. So pokok tadi tu dia akan dapat hidup dengan menggunakan baja mayat Lindsay. Psycho guys. Jadi hasil daripada siasatan menunjukkan yang Lindsay ni sebenarnya kena rogol sebelum dia kena cekik. Jadi dia meninggal disebabkan kena cekik oleh Tatsuya. Lepas tu ada jugalah kesan-kesan lebam dekat badan dia menunjukkan yang dia ni cuba untuk melawan Tatsuya. Selepas Lindsay meninggal, Tatsuya cukur semua rambut Lindsay. Maybe dia nak lupuskan identiti Lindsay kot. Jadi kalau dia buang kat mana-mana, orang mungkin tak cam sebab botak kan. Tatsuya kemudian telah menjadi buruan polis hampir 3 tahun. So sepanjang tempoh ni dia dah tinggal merata tempat dan dia dah tukar macam-macam identiti. Dia pernah buang tahi lalat dia dekat pipi and then dia modified bibir dia sendiri dengan cara dia gunting bibir dia. So dengan cara tu orang mungkin takkan cam lagi sebab dah beza dengan muka asal. Lepas tu dia pernah juga buat plastic surgery dekat klinik untuk alter dia punya hidup. Akhirnya pihak polis berjaya menangkap Tatsuya selepas diorang mendapat maklumat daripada salah seorang staf klinik yang mana dulu Tatsuya pernah pergi kat situ buat operation. Itu pun selepas poster saiz cardboard, saiz manusia besar tu diorang edarkan. Sebelum ni diorang pernah edarkan juga poster, tapi saiz gambar kecil tu lah. Bukan tu je, wang sagu hati akan diberikan kepada sesiapa yang cam dia ataupun bagi maklumat tentang Tatsuya. So duit jumlah yang diorang tawarkan tu adalah sebanyak 300,000 lebih. Dan barulah pada masa ni rakyat Jepun mula alert macam mana rupa Tatsuya dan betapa wantednya dia ataupun betapa pentingnya dia tu dikehendaki oleh pihak polis. Sebelum ni diorang macam buat dono-dono je. Pada 10 November tahun 2009, akhirnya Tatsuya tadi berjaya ditangkap oleh polis. Jadi masa perbicaraan tu dia kata dia memang tak sengaja bunuh Lindsay. Dia cekik Lindsay tu sebabnya dia tak nak Lindsay tu jerit. So kalau dia jerit nanti dengarlah dekat jiran kan. Jadi dia cekik. So disebabkan cekik tu dia tak sangka yang Lindsay ni akan meninggal. Dia kata juga masa Lindsay tak sedar, dia cubalah bagi bantuan pernafasan mulut ke mulut tapi tak berjaya. Parents Lindsay sebenarnya nak Tatsuya ni dikenakan hukuman gantung, tapi pihak mahkamah tolak sebabnya Tatsuya ni baru je melakukan satu kesalahan. So dia akan dipenjarakan seumur hidup je. Dekat Jepun ni kalau orang tu dah bunuh ramai orang, barulah pihak mahkamah ni akan consider untuk jatuhkan hukuman gantung. Kalau tak, memang diorang akan penjara je. So sepanjang Tatsuya tadi ada dekat penjara, dia telah tulis sebuah buku ataupun diary tentang kehidupan dia sepanjang 2 tahun menjadi buruan polis. Jadi hasil
royalti jualan buku tu, dia kata duit tadi tu bagilah dekat parents Lindsay. Tapi parents dia tak nak terima. Kemudian cerita dari buku tadi tu telah diolah dan diadaptasi menjadi sebuah filem yang bertajuk I Am Ichihashi. Berdasarkan kisah ni, sebenarnya Lindsay tadi tu memang dah extra careful. Tapi dekat sini ada mistake sikit yang mana mungkin kalau Lindsay tak ikut Tatsuya mungkin takkan terjadi. Tapi salah juga kepada taksi tu. Kalau taksi tu tunggu lagi ataupun dia pergi check, mungkin semua dia dapat diselamatkan. Tapi kalau betul-betul difikirkan, tak mungkinlah driver tu akan tunggu pergi panggil kan, sebab bukannya dia kenal Lindsay tu siapa. Dan sebenarnya kesalahan yang paling, orang kata apa, paling besar dekat sini adalah pihak polis lambat untuk take action. Kalau diorang dah dapat report tentang kehilangan Lindsay pada hari pertama, diorang dapat laporan tu, diorang sepatutnya dah pergi ambush rumah Tatsuya. Tapi diorang ignore sampailah diorang terima laporan yang kedua, barulah diorang ni take action. Itu pun dah lambat diorang kata. Mungkin kalau hari pertama diorang terima laporan tu, mungkin Lindsay tu berjaya diselamatkan. Selain tu, Nina ada baca juga yang mengatakan masa tahun 2008 ke macam tu, polis ada keluarkan statement, diorang kata yang Tatsuya ni dah pun meninggal dunia. Seolah-olah macam diorang nak lepas tangan tau, diorang dah tak nak siasat kes ni lagi. Tapi disebabkan oleh desakan daripada parent Lindsay, jadi pihak polis Jepun ni macam nak tak nak diorang kena buat juga kerja tau. So Nina rasa macam kebenaran tu macam agak lambat ditegakkan dan ambil masa bertahun-tahun. Pesanan Nina satu je, walau bagaimanapun kalau korang tak kenal orang tu, tolong jangan mudah percayakan seseorang, okey? Nak pula kalau orang tu adalah orang yang kali pertama korang jumpa, tolong sematkan rasa curiga sikit dalam hati korang tu. Ni untuk keselamatan kita juga, terutamanya kepada orang perempuan lah. Alright guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan enjoy. Dan kalau korang ada cadangan-cadangan lain, korang boleh komen dekat bawah. Korang nak Nina ceritakan tentang apa lagi? Sebab Nina dah tak sabar untuk jumpa lagi dengan korang in next video. Jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.